Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, apa khabar semua? Cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 bagi siri PDPR 4.0. Pada hari ini, hari Isnin 14 Jun 2021, kelas kita akan bermula pada jam 9.45 sehingga 11.05 pagi. Jom kita belajar bersama-sama. Pada hari ini, kita masih lagi berada dalam unit 14 berkenaan dengan kenali kesenian kita. Kita akan belajar tentang tata bahasa iaitu berkaitan dengan standard pembelajaran 5.2 dan standard kandungan 5.3.2. Baik, ia berkenaan dengan tata bahasa iaitu kata ganda separa dan kata ganda berentak. Baiklah murid-murid, sebelum kita belajar tentang kata ganda separa dan kata ganda berentak, kamu bolehlah membuat sedikit ulang kaji tentang kata ganda penuh yang telah kita pelajari sebelum ini. Baik, untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, jom kita lihat slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan sebagai kata ganda separa. Apakah kata ganda separa? Mari kita lihat bersama-sama. Kata ganda separa ialah kata yang menggandakan sebahagian sahaja kata dasar. Kata dasar terdiri daripada kata tunggal atau kata berimbuhan. Apakah maksudnya? Untuk memahaminya dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide yang seterusnya yang menunjukkan contoh-contoh. Baiklah murid-murid semua, mari kita lihat bersama-sama apakah contoh kata ganda separa. Mari kita lihat jadual yang telah cikgu sediakan bersama contoh-contohnya. Dalam jadual ini, kamu dapat lihat terdapat 4 kata ganda separa. Yang pertama, kata ganda separa tunggal. Mari kita lihat bersama-sama apakah contoh bagi kata ganda separa tunggal. Yang pertama, bola. Apabila menjadi kata ganda separa, ia bertukar menjadi berbola. Seterusnya, gelang menjadi gegelang. Tikus menjadi tertikus. Siku menjadi sesiku. Laki menjadi lelaki. Baiklah, mari kita lihat kata ganda separa berimbuhan awalan. Baiklah, imbuhan awalan, akhiran dan apitan telah pun kita pelajari sebelum ini. Mari kita lihat contoh bersama-sama. Yang pertama, setinggi-tinggi. Kedua, berlari-lari. Ketiga, dimarah-marah. Yang keempat, sepandai-pandai. Dan yang kelima, tersekat-sekat. Imbuhan yang di awal berwarna kuning itu ialah imbuhan awalan. Baiklah murid-murid, bagaimana? Jika kamu ada masalah atau soalan, awak boleh berterus bertanya kepada cikgu. Mari kita lihat kata ganda separa berimbuhan akhiran. Imbuhan akhiran cikgu warnakan dengan warna biru. Contoh yang pertama ialah sayur-sayuran. Contoh yang kedua, buah-buahan. Contoh yang ketiga, doa-doakan. Contoh yang keempat, jadi-jadian. Dan contoh yang kelima, rindu-rinduan. Semua imbuhan awalan telah cikgu warnakan dengan warna biru. Boleh lihat di sini. Baik, akhir sekali mari kita lihat kata ganda separa berimbuhan apitan.
Imbuhan apitan bermaksud imbuhan yang terdapat pada awal dan akhir perkataan. Mari kita lihat contoh bersama-sama. Yang pertama, bersalam-salaman. Yang kedua, berlari-larian. Yang ketiga, kebiru-biruan. Yang keempat, sehari-harian. Dan yang kelima, digerak-gerakkan. Bagaimana murid-murid? Cikgu harap dengan melihat contoh-contoh yang cikgu berikan, kamu dapat memahami apakah itu kata ganda separa. Baiklah murid-murid, jom kita teruskan sesi pembelajaran kita dengan aktiviti jom baca dan simak serta menjawab soalan. Kamu boleh rujuk kepada buku teks kamu, buku Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 11. Tajuknya ialah Bermain Lelayang. Jom kita baca dan semak bersama-sama. Saiful mengajak Hanif membuat lelayang. Mereka telah menyediakan bahan-bahan untuk membuat lelayang, iaitu 2 batang buluh yang diraut sebagai tetulang, benang, gam dan kertas. Pada petangnya, mereka ke padang permainan untuk bermain lelayang yang telah dihasilkan. Lelayang buatan mereka naik ke langit setinggi-tingginya. Lelayang tersebut cantik ketika terbang di langit yang berwarna kebiru-biruan. Rakan-rakan mereka berlari-larian mengejar lelayang sambil bersorak-sorakan. Gembira. Pengalaman menghasilkan sendiri lelayang menjadi kenang-kenangan yang indah kepada Hanif dan Saiful. Baiklah murid-murid, terdapat beberapa perkataan kata ganda yang berwarna merah, hijau, ungu dan biru. Kamu boleh merujuk kepada info bahasa untuk memastikan di manakah golongan kata ganda separa mengikut warna yang telah diberi. Baik, untuk bahagian bawah ini, kita haruslah mengisi tempat kosong dengan kata ganda separa yang sesuai mengikut perkataan yang telah diberi. Mari kita lihat bersama-sama nombor 1. Hanif sangat pandai mengawal. Kata yang diberi ialah layang. Di langit dengan menarik. Nombor 2, kata yang diberi ialah benang. Yang diikat pada gelung. Kata yang telah diberi untuk nombor 3 ialah gelung. Baiklah, apakah kata ganda separa yang sesuai bagi 3 perkataan ini ya murid-murid? Jom kita lihat bersama-sama. Mari kita lihat di sini. Nombor 1, layang menjadi lelayang. Benang menjadi bebenang. Dan yang ketiga, gelung menjadi gegelung. Dapat semua? Baik, latihan ini kamu tidak perlu buat. Kita hanya baca bersama-sama dan mencari jawapan yang betul. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita melihat bersama-sama apakah kata ganda berentak. Apakah kata ganda berentak? Kata ganda berentak ialah kata yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu. Ia terbahagi kepada 3 iaitu kata ganda berentak vokal. Kedua, kata ganda berentak konsonan. Dan yang ketiga, kata ganda berentak bebas. Untuk memahami dengan lebih lanjut, mari kita lihat ke slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid semua, jom kita lihat contoh kata ganda berentak. Mari kita lihat bersama-sama jadual yang cikgu telah sediakan. Yang pertama, kata ganda berentak vokal.
Kata ganda berentak vokal bermaksud kata ganda yang bunyi vokalnya diulang-ulang. Sebagai contoh, yang pertama, kuih muih. Dalam perkataan kata ganda kuih muih, kamu dapat lihat huruf U dan I diulang pada perkataan-perkataan ini. Yang kedua, lauk pauk. Penggunaan dan pengulangan vokal AU untuk kedua-dua perkataan yang digandakan. Dan yang ketiga, perkataan AU juga untuk sayur mayur. Adakah kamu masih ingat apa itu vokal atau huruf vokal? Ya, betul. Huruf vokal ialah huruf A, E, I, O, U. Baik, mari kita lihat yang kedua. Kata ganda berentak konsonan. Masih ingat apa itu huruf konsonan? Huruf konsonan ialah huruf selain daripada A, E, I, O, U. Mari kita lihat contoh bersama-sama. Pengulangan huruf konsonan yang sama cikgu tandakan dengan warna kuning. Yang pertama, perkataan mandi, manda. Yang kedua, perkataan gopoh, gapah. Yang ketiga, perkataan mundar, mandir. Bagaimana murid-murid? Cikgu harap kamu faham. Jika kamu tidak faham dan ada soalan, sila terus bertanya dengan saya pada bila masa. InsyaAllah saya akan cuba membantu kamu untuk memahami apa yang kita belajar pada hari ini. Baik, mari kita lihat yang ketiga iaitu kata ganda berentak bebas. Yang pertama, riuh rendah. Berentak bebas ni maksudnya perkataan yang pertama dan yang kedua tidak sama. Bebas. Yang kedua, tinggi lampai. Dan yang ketiga, lintang pukang. Baik murid-murid, sekiranya ada perkataan yang tidak kamu fahami, kamu boleh mencari maksud dalam kamus atau sekiranya tidak menemui maksud perkataan tersebut, kamu boleh rujuk kepada cikgu ya. Baiklah murid-murid, jom kita baca dan semak. Untuk ini, kamu boleh rujuk ke buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 12. Tajuk kita masih lagi kata ganda berentak dan tajuk untuk perbualan itu ialah inatnya juadah tradisional. Untuk muka surat ini, kamu dikehendaki membaca perbualan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul bersama ahli keluarga kamu. Sebelum itu, kamu boleh melihat perkataan-perkataan yang berwarna merah, hijau dan biru. Kemudian boleh merujuk kepada info bahasa di bawah ini untuk menentukan apakah jenis kata ganda berentak yang berwarna tersebut. Murid-murid, untuk hari ini tugasan kamu ialah membina ayat menggunakan kata ganda berentak. Cikgu berikan 3 perkataan kata ganda dan kamu bina ayat menggunakan kata ganda tersebut. Yang pertama, sayur mayur. Yang kedua, mandi manda. Yang ketiga, lintang pukang. Baiklah murid-murid, bagaimana cara untuk membuat latihan ini? Kamu bina ayat dan tuliskan di dalam buku BM penulisan. Kemudian kamu snapkan gambar, ambil gambarnya, hantar ke WhatsApp grup Bahasa Melayu kelas kamu sendiri. Boleh ya? Sekiranya kamu tidak faham, kamu boleh bertanya kepada cikgu. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa dalam sesi pembelajaran yang seterusnya pada hari Rabu nanti.
Jadi sila bersedia. Selamat belajar semua murid-murid. Bye. Assalamualaikum.